Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di pagi Jumaat yang penuh barakah ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan kelas kita, sesi membincangkan isi kandungan makna dalam surah Al-Fatihah. Hari ini insya-Allah kita masuk pada muka surat 62. Muka surat 62 iaitu dalam membicarakan erti daripada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membahagikan manusia kepada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok al-muhtadin. Daripada ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim. Kelompok yang mendapat hidayah. Siratal mustaqim atau kelompok ihdina atau kelompok yang mendapat petunjuk al-muhtadin. Yang mana mereka Allah namakan dengan golongan siratal ladina an'amta alaihim. Golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ke atas mereka. Ini kelompok pertama. Yang kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimasukkan dari kalangan mereka. Kelompok yang kedua, iaitu kelompok yang Allah namakan dengan kelompok di sini ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kaum murkai. Dan kelompok ketiga ialah kelompok ad-dallin. Allah kata waladdallin, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Jadi dalam dunia ini, manusia tak lari daripada 3 kelompok ini. Sama ada dia berjalan di kelompok golongan muhtadin, al-muhtadin yang diberikan hidayah, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang mengetahui kebenaran dan beramal dengannya. Atau dia berjalan di atas jalan golongan al-maghdubi alaihim, golongan orang-orang yang Allah murka, iaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran kemudian mereka melanggar kebenaran tersebut dengan hawa nafsu mereka. Waladdallin, dan juga bukan dari golongan-golongan yang sesat, iaitu orang-orang yang tidak menerima kebenaran, menolak kebenaran dan sedia untuk kekal di atas kejahilan mereka. 3 kelompok ini adalah kelompok yang mewakili keseluruhan kehidupan, keseluruhan manusia yang wujud di atas muka bumi. Malah kisah-kisah Al-Quranul Karim tak lari pada 3 kelompok ini. Sama ada al-muhtadin atau al-maghdubi alaihim ataupun ad-dallin. Untuk mengetahui lebih lanjut, menafsirkan makna al-maghdubi alaihim, siapakah mereka al-maghdubi alaihim? Di sini Nabi SAW telah menafsirkannya dengan jelas. Begitu juga golongan ad-dallin. Boleh yang ada kitab, ada buku, kita boleh buka pada muka 65 untuk tengok hadis ni. Dan kalau pandangan saya, sepatutnya hadis ini diletakkan di awal untuk menafsirkan makna ini. Namun penulis mempunyai pandangan yang tersendiri, beliau letakkan di ketika mensyarahkan ayat golongan ad-dallin. Tengok pada 65. An Adi bin Hatim qala, daripada
Sayyidina Adi bin Hatim, beliau berkata radhiyallahu anhu, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillah, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim, golongan ghairil maghdubi alaihim. Qal, Nabi bersabda, humul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan aku bertanya tentang ayat waladdallin. Qal, Allah berkata, an-nasara humuddallun. Nabi berkata, an-nasara humuddallun. Golongan Nasara adalah golongan ad-dallun, iaitu golongan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ad-dallin. Nabi tafsirkan, jadi penafsiran bahawa al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai, adalah golongan Yahudi, dan golongan yang Allah katakan mereka golongan yang sesat adalah golongan Nasara. Ini merupakan tafsiran Nabi SAW. Golongan Nasrani, golongan yang tersesat, jauh. Sebelum kita masuk lebih jauh, bersempena dengan hari-hari berdekatan dengan Christmas ni, ramai orang yang lupa tentang hakikat ini. Oleh kerana atas alasan kita hidup bermasyarakat, dalam masyarakat majmuk, ataupun kita ada kawan kita beragama Nasrani, maka ramai dari kalangan kita yang mengambil pendekatan yang sangat mudah dan bermudah-mudah, iaitu yang paling teruk sekali ialah turut merayakan perayaan Christmas, yang mana asas dasarnya perayaan itu dilakukan untuk menyambut kelahiran Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan. Yang agak juga dari golongan yang bermudah-mudah dalam perkara ini ialah orang-orang yang mengucapkan selamat kepada orang-orang yang merayakan perayaan-perayaan ini. Bagi kita yang memahami hakikat makna al-maghdubi alaihim dengan ad-dallin, jelas kita ketahui bahawa golongan Nasara, mereka tersesat dalam bab ini, dalam bab agama mereka, terutama dalam bab tauhid. Dan saya lebih terkejut apabila saya lihat di klip di YouTube daripada sebahagian daripada syekh-syekh sendiri dari Al-Azhar yang mengucapkan selamat hari Natal dan mengatakan ini adalah dan ceritanya jauh lah, dan saya tak perlu saya sebut dengan detail, namun penghujungnya mereka menghukumkan wajib mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasara, terutama di Mesir. Begitu juga ia disebutkan oleh, bayangkan hukum daripada hukum yang haram diketahui dalam kitab-kitab, kemudian disebutkan, saya tak nak sebut, tapi seorang tokoh yang hebat daripada Yaman, iaitu Habib Jufri. Ali Jufri kata, hukum boleh berubah daripada wajib jadi sunat. Daripada haram boleh berubah jadi sunat. Atas alasan illah. Dan perkara seolah-olah perkara berkaitan dengan akidah ni berubah-ubah. Dan yang lebih daripada sunat, kalau tengok pada perubahan tentang fatwa ni, kalau kita buka dalam semua kitab-kitab kata haram. Semua kitab-kitab berkaitan dengan bab akidah dan bab mengucapkan selamat kepada perayaan-perayaan kufur dan perayaan-perayaan mengandungi syirik, sepakat ulama dalam kitab-kitab kata haram. Kemudian keadaan berubah jadi diharuskan oleh sebahagian daripada ulama kemudian, setelah zaman mereka merasakan bahawa Islam ini perlu menumpang di satu tempat, di satu negara, jadi mereka hukumkan harus atas dasar ianya suatu keperluan untuk terus hidup dan kekal di satu tempat. Kemudian fatwa berubah lagi. Ini fatwa yang kita tak katakan tak perlu diikuti, bukan fatwa yang dipegang. Daripada harus berubah jadi sunat, seperti mana disebutkan oleh Habib Jufri.
Semoga Allah berikan hidayah pada beliau dalam bab ini. Kemudian perubahan berlaku dalam fatwa daripada sunat kepada wajib. Saya tak ingat siapa ulama Azhar yang keluar di TV tu, yang saya pun tak kenal beliau. Namun beliau di Mesir ni kalau mereka pakai baju Al-Azhar, mereka mewakili Al-Azhar. Pakaian mereka adalah pakaian khas. Kata wajib. Sampai pada satu lagi klip, saya tak pasti. Satu lagi klip ketika mensyarahkan sebahagian ayat, katanya siapa saya tak ikut mengucap Natal satu perkara yang wajib dan perlu, dan siapa tak ikut, mereka akan masuk neraka jahanam. Ini lagi jauh lah. Sampaikan kita rasa perkara ini kita perlu tegaskan semula. Kita perlu ingat kadang-kadang di kalangan guru-guru, di kalangan syekh-syekh, asatizah dan sebagainya juga tersilap. Sebab tu dalam bab bila berlakunya khilaf, berlakunya perbezaan pandangan dalam masyarakat, kita perlu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. So kadang-kadang kita jadi keliru, tak tahu nak ikut pandangan mana satu. Kerana dalam bab memberi pandangan ini, tiap-tiap orang memandang atas dasar maslahah. Bagi orang yang bercakap tu mungkin dia mewakili pihak tertentu, atau dia mewakili dia berada di kaca TV, takut nak mengeluarkan pandangannya atas dasar-dasar tertentu. Allah alam, mungkin itu maksudnya. Kita tidak setuju, namun kalau itu sebabnya, kita katakan itu asbab peribadinya, beliau tersalah, kita katakan salah, kita tetap katakan salah, dan itu urusan peribadi beliau. Cuma kita secara peribadi, kita secara personal, kita hendaklah memilih pandangan yang paling selamat untuk kita amalkan dalam beragama. Sangat penting. Kita berpihak kepada kebenaran itu penting. Berpihak dengan kebenaran dengan tujuan kita mengamalkan suatu perkara yang benar. Agama kita dan apa yang kita lakukan, kita yang akan tanggung. Kita yang akan terima di depan Allah Subhanahu Wa Taala balasannya, sama ada yang baik ataupun buruk. Jadi pilihlah yang terbaik untuk kehidupan kita. Sebab tu kalau tengok pada tafsiran Al-Maghdubi alaihim ad-dallin, saya lebih terkejut lagi, ada di kalangan syekh juga daripada, saya tak sebut negara lah. Tak sebut negara, orang nampak yang belajar daripada keluar negara tu akan marah. Seolah-olah kita menyerang sebuah negara. Ada di dalam video yang mengatakan bahawa tidak boleh tafsirkan Al-Maghdubi alaihim dengan ad-dallin dengan Yahudi dan Nasrani. Kata mereka, tafsiran begini menyebabkan perpecahan. Mana menyebabkan seolah-olah agama Islam itu sentiasa mencela. Sebab tu saya letakkan ayat hadis ini di depan supaya kita tahu bahawa yang menafsirkan Al-Maghdubi alaihim, golongan yang Allah murka ini, sebagai golongan Al-Yahud, dan menafsirkan ad-dallin sebagai golongan An-Nasara, yang tafsirkan itu adalah Rasulullah SAW. Nabi sendiri yang menafsirkan ayat ini dengan golongan Yahudi dan Nasara. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita wajib terima tafsiran ini. Ada yang berhujah, kalau kata Yahudi dan Nasrani, jadi mana golongan ahli kita, mana golongan yang bukan Yahudi dan Nasrani, mana golongan penyembah berhala dan sebagainya, di mana mereka? Penyebutan golongan Yahudi dan Nasrani ini menyebutkan Yahudi dan Nasrani termasuk dalam sifat-sifat al-maghdubi alaihim, dan ad-dallin daripada golongan-golongan yang mempunyai sifat ad-dallin, sifat golongan yang sesat. Jadi makna umumnya memang merangkumi semua yang melakukan ciri-ciri al-maghdubi alaihim, iaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran kemudian melawan kebenaran dengan kehendak syahwatnya. Ad-dallin adalah golongan yang jahil dan tidak menerima kebenaran dan sanggup beramal di atas kejahilannya. Ini makna yang umum. Namun mengeluarkan Yahudi dan Nasara daripada tafsiran yang Nabi telah tafsirkan dengan contohnya atau dengan
kelompok yang paling ramai sekali yang terlibat ataupun ciri-ciri yang paling spesifik yang ada pada kelompok ini, maka tafsiran ini wajib diterima kerana ianya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu golongan Yahudi ini golongan al-maghdubi alaihim? Jawapannya daripada ulama Yahudi sendiri. Nak tahu golongan Yahudi ini mereka adalah golongan al-maghdubi alaihim, jawapan itu ada pada ulama Yahudi sendiri. Bagi siapa sahaja dari kalau kita rujuk kepada ulama Yahudi, pasti mereka tahu tentang perkara ini. Kisah-kisah kemurkaan Allah terhadap golongan mereka ini telah pun tersebar dengan jelas sejak berzaman Nabi. Mereka enggan masuk ke Baitul Maqdis. Sejak zaman Nabi Musa, Allah hukum mereka tersesat di padang pasir selama 40 tahun, dan selepasnya dari satu siri kepada siri-siri sejarah mereka penuh dengan kisah al-ghadab, kisah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, sampai pada kisah-kisah sampai penghujung sebahagian daripada mereka ditukarkan menjadi kera dan babi. Ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi golongan Yahud mereka adalah al-maghdubi alaihim. Dan lebih jelas lagi kita tengok kepada hadis Zaid ibn Nufail. Hadis berkaitan dengan bagaimana hadis Ibn Umar ini terwujud dalam Sahih Bukhari. Kisah berkaitan Zaid ibn Amr ibn Nufail yang pergi mencari agama di Syam. Zaid ibn Amr ibn Nufail adalah orang Arab Quraisy dari Makkah Al-Mukarramah. Ini kisah sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Zaid bin Amr ibn Nufail tak setuju dengan penyembahan berhala yang berlaku di Makkah Al-Mukarramah. Di sini menunjukkan bahawa syariat agama Islam sampai kepada golongan Quraisy yang mana mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama Abdullah. Jadi mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukanlah golongan yang langsung tak tahu tentang agama. Antara kisah golongan muwahhidin pada zaman sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul adalah kisah Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ayah kepada salah seorang daripada 10 orang yang dijanjikan syurga, iaitu Sa'id ibn Zaid. Ada 10 orang yang Nabi SAW sebutkan bahawa orang-orang yang dijanjikan masuk syurga dalam satu hadis, iaitu dalam satu rentetan hadis. Semua sahabat Nabi dijanjikan syurga. Semua sahabat Nabi adalah ahli syurga. Namun 10 orang ni special. Mereka adalah orang yang terbaik dari kalangan sahabat Nabi SAW. Salah seorang daripada mereka adalah Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid. Siapa Sa'id ibn Zaid? Anak kepada Zaid ibn Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail keluar ke negeri Syam semata-mata untuk mencari agama yang perlu dianuti, kerana beliau tidak bersetuju dengan penyembahan berhala yang berlaku dalam masyarakat Quraisy. Dan mereka berpandangan, dia dan Zaid ibn Amr berpandangan bahawa dia perlu cari ahli kitab, orang-orang yang dipandu dengan kitab dalam beragama, bukan orang-orang yang mengikut hawa nafsunya, bukan orang-orang yang menyembah sesuatu tanpa hujah. Maka dia pergi ke negeri Syam, pergi ke negeri Syria, dan bertemu dengan seorang ulama Yahudi di sana. Bertanya kepada ulama Yahudi. Apa kata beliau? Kata, inni la'alli an adina dinakum fa akhbirni. Aku nak beragama dengan agama yang kalian berada di atasnya. Tapi terangkan pada aku tentang agama kamu. Iaitu Zaid ibn Amr bertanya kepada seorang alim ulama Yahudi di negeri Syam ketika itu. Apa kata ulama Yahudi? Ini kisah daripada hadis Sahih Bukhari, hadis Ibn Umar. Beliau berkata, la takunu ala dinina hatta ta'khudha binasibika min ghadabillah. Kamu tidak akan beragama dengan agama kami kecuali kamu akan dapat tempias sebahagian daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Ini kata siapa? Kata ulama Yahudi. Kenapa? Golongan Yahudi, mereka bukan tak tahu mereka ni al-maghdubi alaihim. Namun mereka lebih memilih untuk mementingkan kebangsaan mereka, untuk mengekalkan budaya nenek moyang mereka berbanding dengan beragama dengan agama yang benar. Ramai orang yang menolak kebenaran, yang menolak mengekalkan suatu perkara syirik, meneruskan perbuatan-perbuatan khurafat yang ada dalam budaya masyarakat mereka, dan menolak menerima Islam atas dasar budaya, atas dasar kebangsaan. Dan ini wujud pada golongan Yahudi. Mereka adalah golongan al-maghdubi alaihim. Jadi ulama Yahudi ni dia bukan tak tahu bahawa mereka adalah golongan al-maghdubi alaihim. Sebab tu dia kata la takunu ala dinina hatta ta'khuza bi nasibika min ghadabillah. Kamu tak berdiri di atas agama kami atau kamu tak masuk agama kami kecuali kamu akan mendapat habuan sebahagian daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Zaid Ibn Amr, dia dengar saja kataan daripada Yahudi, kata Zaid, ma afirru illa min ghadabillah. Aku datang sini tinggalkan kampung halamanku tidak semata-mata untuk nak lari daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ahmilu min ghadabillahi syai'an abada. Aku tak sanggup nak terima, aku tak sanggup nak menanggung kemurkaan Allah selama-lamanya walaupun sedikit. Wa anni lan astati'ah, dan selama-lamanya aku takkan mampu menanggung kemurkaan Allah. Jadi Zaid bin Amr tak jadi beragama dengan agama Yahudi. Kemudian beliau berkata, fahal tadulluni ala ghairihi, boleh tak tunjuk pada aku agama lain yang boleh aku selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Qal, Yahudi dia berkata, dalam akhir berkata, aku ma'a'lamuhu illa ayyakuna hanifan. Aku tak tahu agama lain kecuali kamu jadi agama al-hanif. Agama hanif, agama yang menjauhi syirik. Agama yang menjauhi syirik. Semua agama selain daripada agama Islam, mereka telah terlibat dengan dosa syirik. Mereka kufur, menjadi kafir kerana syirik. Aku tak tahu suatu agama yang lain selain daripada hanif. Zaid berkata, wamal hanif. Agama hanif siapa? Kata dinu Ibrahim. Yahudi kata agama Ibrahim alaihi salam. Agama Yahudi adalah agama hanif. Lam yakun yahudiyan wala nasraniyan wala ya'budu illallah. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tetapi dia tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud agama Yahudi dan Nasrani jadi rosak kerana dimasuki oleh unsur syirik. Inilah kata-kata jujur daripada ulama Yahudi. Maka Zaid bin Amr pun keluar daripada Yahudi tadi, pergi cari ulama dari kalangan Nasrani. Maka beliau bertemu dengan seorang ulama Nasrani dan beliau berkata dengan kata-kata yang sama. Kata-kata disebut tadi, inni la'alli an adina dinakum fa akhbirni. Aku nak masuk agama kamu, maka terangkan padaku tentang agama kamu. Faqal, dan lelaki ni berkata, ulama Nasrani kata, lan takuna ala dinina hatta ta'khuza bi nasibika min la'natillah. Kamu takkan masuk agama kami kecuali kamu dapat sebahagian daripada habuan daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka Zaid Ibn Amr kata, ma afiru illa min la'natillah wala ahmilu min la'natillah wala min ghadabihi syai'an abada walan astati'ah. Sama jawapannya. Aku lari daripada Mekah Al-Mukarramah, tinggalkan agama kaumku, tinggalkan kampung halamanku kerana aku tak nak kerana aku takutkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Aku tak sanggup nak tanggung laknat Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, dan takkan aku mampu. Fahal tadulluni ala ghairihi, boleh tak tunjuk kepada aku agama lain untuk aku selamat daripada laknat Allah Subhanahu wa taala? Qal, dengan jawapannya sama, ma a'lamuhu illa ayyakun hanifa. Aku tak tahu agama lain kecuali kalau kamu jadi agama yang hanif. Qala wa mal hanif?
Soalan yang sama. Apa dia agama Hanif? Qala dinu Ibrahim. Agama Hanif, agama Ibrahim. Lam yakun Yahudiyan wala Nasraniyan wala ya'budu illallah. Ibrahim bukan Yahudi. Ibrahim bukan Nasrani. Tapi Ibrahim beragama Hanif. Dia tidak sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agama ada 3. Sama ada Yahudi, Nasrani ataupun golongan Hanifiyah. Golongan musyrikin mana? Ini agama as-samawi. Agama yang Allah turunkan wahyu. Agama yang lainnya Allah tak turunkan, mereka jauh lebih sesat. Tidak perlu disebutkan. Sedangkan agama Nasara, agama Yahudi dan Nasrani yang Allah turunkan kitab padanya, berlaku penyelewengan pada sebahagian ajaran mereka, termasuk pada dasar ajaran mereka. Agama yang tidak ada petunjuk daripada Allah jauh lebih sesat daripada itu. Lebih layak mereka dikategorikan dalam mana-mana kategori kesesatan, sama ada al-maghdubi alaihim ataupun ad-dallin. Bergantung kepada ciri-ciri yang kita ingin maksudkan. Jadi golongan yang lain selain daripada Yahudi dan Nasrani masuk dalam min babil aula. Artinya yang qiyasul aula, kalau Yahudi dan Nasrani yang dibimbing dengan kitab Taurat dan Injil boleh tersesat jauh daripada agama asalnya, agama yang lain lebih layak dan lebih patut dikatakan mereka sesat. Tanpa perlu kepada penafsiran yang jauh, tanpa perlu kepada nas. Walaupun wujud nas dalam ayat-ayat yang lain ketika Allah detailkan berkaitan dengan agama. Dan apakah agama yang ada pada Ibrahim? Bila disebutkan begitu kepada Zaid ibn Amr ibn Nufail, maka beliau berkata, Allahumma inni ushhiduka anni ala dini Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bersaksi denganmu ya Allah bahawa aku berada di atas agama Ibrahim. Zaid ibn Amr ibn Nufail salah satu contoh golongan muwahhidin pada ketika sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Lepas tu kata beliau, Allahumma inni ushidu anni ala dini Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersaksi di depanmu ya Allah bahawa aku berada di atas agama Ibrahim. Apakah agama Ibrahim? Siapakah Ibrahim? Apakah agama Ibrahim? Allah kata, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim tidak beragama Yahudi dan Nasrani. Sekarang ni ada orang namakan agama mereka agama Millah Ibrahim. Ada kelompok sekarang ni di KL aktif. Kelompok yang menamakan diri mereka dengan agama Millah Ibrahim. Kononnya untuk meraihkan semua agama langit. Gabungkan antara Islam, Yahudi dan Nasrani. Dan meletakkan nama agama mereka dengan agama Millah Ibrahim. Ini jawapan pada mereka. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Kalau nak kata kamu agama Ibrahim, Ibrahim tidak beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani. Siapa kata? Allah kata. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Walakin kana hanifan. Akan tapi Ibrahim beragama Hanif. Siapa agama Hanif? Musliman. Ibrahim adalah seorang Muslim. Agama yang Ibrahim bawa adalah agama Islam. Kalau nak betul-betul millah Ibrahim, bukan menggabungkan antara 3 agama, bukan nak satukan kesyirikan bersama dengan tauhid, formula dia satu. Golongan Yahudi dah melakukan syirik. Golongan Nasara dah melakukan syirik. Agama Islam tauhid. Kalau digabungkan 3, artinya semua sama, semua syirikin. Semua jadi syirik. Tidak boleh gabungkan antara agama. Agama Islam satu-satunya agama tauhid. Tak boleh berkompromi dengan mana-mana agama. Tak boleh berkompromi dengan mana-mana fahaman teologi yang lain. Agama tauhid, agama Islam. Allah kata, walakin kana hanifan muslima. Ibrahim beragama Hanif dan Muslim. Hanif Muslim. Hanif itulah dia agama Islam. Nak tahu apa tu agama Hanif? Agama Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim bukan dari golongan musyrikin. Kerana semua agama lain mereka telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai aspek.
dalam bab-bab syirik. Macam-macam kesyirikan berlaku dalam tiap-tiap kelompok agama dengan cara masing-masing. Dan Ibrahim beragama dengan agama Islam. Kalau golongan millah Ibrahim nak kemukakan katakan millah Ibrahim, katakan kepada mereka, millah Ibrahim sebenarnya adalah agama Islam. Bukan dengan meletakkan nama Ibrahim, millah Ibrahim sebagai seorang Nabi dan Rasul, akhirnya dibawa manusia kepada kesyirikan. Zaman sekarang, banyak orang menyesatkan manusia hanya menggunakan istilah. Banyak orang menyesatkan manusia dengan istilah-istilah. Mereka ambil istilah-istilah syarak. Mereka mengambil nama-nama manusia terbaik, kemudian dilekatkan kisah atau ditempelkan pada mereka kisah-kisah palsu, kisah-kisah kufur, kisah-kisah syirik, kisah-kisah khurafat dan sebagainya. Isa diambil sebagai nama Isa, tapi dijadikan sebagai tempat untuk mereka melakukan syirik. Sembah manusia. Begitu juga berlaku dalam bab khurafat-khurafat. Nama-nama orang-orang terbaik dalam masyarakat Islam dijadikan sebagai tempat mereka melakukan syirik dan khurafat. Imam 12 dari kalangan cucu-cucu Rasulullah SAW, daripada mereka semua ni daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, diambil nama mereka dijadikan sebagai imam Syiah, seolah-olah mereka ini imam kepada golongan Syiah. Seolah-olah mereka ni imam ataupun tokoh kepada golongan Syiah, sehingga orang Ahli Sunnah awam tengok, ingatkan keturunan Nabi ramai jadi Syiah. Nama Imam 12 semua ni tokoh-tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah. Terutamanya 8 imam yang awal, semuanya ulama-ulama besar dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Begitu juga nama-nama wali-wali yang disebutkan. Abdul Qadir Al-Jailani, seorang manusia yang mulia, seorang zahid, seorang yang mempunyai kepakaran tertentu dalam ilmu agama. Namun nama beliau dijadikan sebagai alasan untuk diletakkan banyak kisah-kisah dusta terhadap mereka, terhadap beliau. Seolah-olah beliau membawa manusia ke arah jalan tersebut, sedangkan nama beliau diguna pakai. Banyak kisah-kisah kononnya berkaitan dengan kewalian beliau. Hakikatnya bukan kerana beliau. Hakikat mereka ingin bawa manusia salah faham. Erti wali bukan lagi wali yang membawa maksud orang yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Erti wali diletakkan nama wali, hakikatnya dibawa cerita dewa. Erti karamah bukan lagi karamah yang Allah berikan kepada seorang wali dengan tafsiran yang benar. Allah muliakan orang-orang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah ketika mereka perjuangkan agama Allah. Allah perlihatkan kuasanya kepada orang beriman. Dia berubah jadi kisah sakti. Wali sekian ada kemampuan tukar batu jadi emas. Wali sekian ada kemampuan bercakap dengan roh orang yang mati. Masukkan orang yang dah dalam kubur, dah mati dalam keadaan Nasrani. Wali datang kat kubur tu, masukkan Islam dalam kubur. Ini semua kisah-kisah palsu yang dibawakan dalam agama Islam dengan istilah-istilah yang sangat cantik, yang sangat menarik. Meminta kepada kubur. Semua orang tahu ya Hussein yang Syiah buat istighasah dengan kubur dihukumkan sebagai kufur oleh ulama-ulama sunnah. Semua orang tahu bahawa meminta kepada selain Allah adalah satu kekufuran, satu perkara syirik, diketahui dalam nas dengan jelas. Namun manusia dikelirukan dengan kadang-kadang dengan pakaian. Kalau orang pergi kat kubur minta nombor ekor, pakai baju t-shirt, pakai baju jeans, syirik. Tapi kalau orang tadi berubah daripada bahasa, dia tukar pada jadi bahasa Arab, dia cakap bahasa Arab, dia pakai jubah, jadi pula ulama. Tak boleh beza, minta dengan selain Allah. Sama ada pakai jubah ataupun pakai baju, pakai kopiah ataupun tidak. Buat apa sekalipun, hukumnya tetap kekal. Tidak boleh menyeru kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi jalan-jalan. Sebab tu kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Bukan atas nama-nama tertentu. Bukan untuk berpihak pada mana-mana. Kita berpihak pada diri kita sendiri.
Kita nak diri kita duduk bersama dengan ajaran yang dibawa oleh golongan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang 17 kali supaya kita betul-betul berada di atas jalan yang lurus yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab tu dan semua perkara perlu merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Nabi tafsirkan al-maghdubi alaihim dengan golongan Yahudi. Al-dhalin sebagai golongan Nasrani sebagai salah satu contoh yang paling jelas, yang paling besar. Golongan yang telah mendapat kemurkaan Allah adalah golongan Yahudi dan golongan yang tersesat adalah golongan Nasrani kerana ciri-ciri golongan mereka lah golongan yang paling tepat untuk dimanakan dengan ataupun paling jelas, paling menonjol dalam memiliki sifat-sifat al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin. Tengok kepada teks insya-Allah. Muka surat 62. Ghairil maghdubi alaihim, orang yang dimurkai Allah, iaitu al-maghdubi alaihim, adalah orang-orang Yahudi yang mengenal kebenaran tapi tidak mahu mengamalkannya. Yahudi jelaslah. Begitu agama Yahudi, ayat yang begitu banyak berkaitan dengan Yahudi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Allah kata, Allah yang beritahu, orang-orang yang kami turunkan kitab kepada mereka, mereka kenal Nabi Muhammad lebih atau seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Jadi Allah beritahu bahawa Yahudi di Madinah, mereka kenal Nabi SAW seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Namun mereka memilih untuk kufur. Ketika seseorang mengenal kebenaran tetapi tidak mahu menjadikannya sebagai amalan, maka hujungnya adalah kemurkaan. Allah murka. Allah tunjukkan kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala berikan agama kepada dia untuk dia beragama dengannya. Dia tolak dengan hawa nafsunya atas dasar kepentingan-kepentingan duniawi. Dijual agamanya untuk mendapatkan perkara kepentingan duniawi, maka orang-orang begini akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah murka, Allah marah. Dan sifat marah ni sifat Allah. Ada banyak golongan akidah dalam mazhab akidah kata tak boleh kata Allah marah. Kalau marah sama dengan makhluk, itu satu tafsiran yang tak betul. Marah, ya Allah marah. Sifat marah, sifat ghadab, sifat rahmat. Allah tu marah, Allah tu merahmati, Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk. Semua ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kemurkaan Allah kepada mereka, kepada golongan Yahudi, adalah perlakuan syirik mereka ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina untuk menerima kitab Taurat. Di sela pemergian itu, mereka disebut sebagai golongan komunitas yang mendapatkan kemurkaan Allah. Kenapa mereka saya tinggal. Di sela pemergian Nabi Musa, mereka menyembah anak sapi sebagai Tuhan, sehingga dengan sikap itu mereka disebut sebagai komuniti yang mendapatkan kemurkaan Allah. Pantang lepa. Bukan lepa lagi. Ada Nabi Harun yang berdakwah kepada mereka, tapi pantang ada alasan. Nabi Musa pergi ambil kitab Taurat, menerima kitab Taurat di Bukit Tursina. Dah ada Yahudi yang bawa anak, yang bawa lembu. Bawa lembu. Akhirnya menyembah anak lembu, menyembah lembu tina sebagai Tuhannya. Nampak golongan agama lain atau golongan musyrikin sembah lembu, dia pun nak sembah lembu. Ini perangai Yahudi. Allah berfirman, innal ladzina ittakhadhul 'ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung lembu, kerana kisahnya berkaitan dengan khur ni, patung lembu. Al-'ajl di situ adalah patung lembu yang dibawa oleh salah seorang daripada golongan Yahudi, yang mana patung itu bersuara. Ini satu benda yang sangat penting. Kita pergi kepada agama mana sekalipun, selain agama Islam, agama syirik, mereka tidak mempunyai hujah kecuali kisah-kisah. Kisahnya apa?
Contohnya kita pergi pada masyarakat Buddha. Kita akan tanya tentang konsep rebirth yang ada pada agama Buddha. Sama juga pergi pada agama Hindu. Tanya tentang konsep reincarnation yang ada pada agama Hindu. Iaitu lahir semula, dilahirkan semula atau kelahiran baru. Beza istilah saja. Rebirth dengan reincarnation, beza istilah. Maksudnya sama. Lahir semula ke dunia ini, iaitu tidak mencapai nirvana atau nibbana. Kenapa beza istilah? So agama Buddha, mereka tidak mengiktiraf, mereka tidak menyebutkan tentang ketuhanan. Jadi dia kata rebirth, lahir semula. Manakala agama Hindu, konsep nirvana mereka kata bergabung dengan Tuhan. Mereka ada konsep Tuhan, maka dipanggil reincarnation. Tak kisahlah apa istilah sekalipun, yang penting kelahiran semula. Jadi kita tanya, apa bukti manusia yang dah mati dilahirkan semula kat dunia ini? Tak ada bukti secara saintifik ataupun mana-mana bukti secara dia boleh terima akal. Kecuali melalui kisah-kisah. Jadi kita akan temukan kisah seorang kanak-kanak lahir, kanak-kanak nanti ketika umur 6 tahun, ketika umur 3 tahun, ketika umur 4 tahun yang baru tahu bercakap, tiba-tiba dia bercakap. Aku ini sebenarnya aku dulu tinggal di kampung sekian dan sekian. Kemudian aku membesar sehingga aku mendapat ijazah sekian-sekian. Aku buka kedai restoran di tempat sekian dan sekian. Kemudian aku mati dalam kemalangan pada tarikh sekian dan sekian. Jadi tarikh, kisah tu dibawa kisah salah seorang daripada manusia yang pernah wujud. Yang diketahui oleh orang di setempat bahawa orang yang dimasukkan itu dikenali. Jadi budak ni dia kata, mereka ni adalah roh baru, roh yang masuk dalam jasad yang baru, berlakunya reincarnation. Kalau berlaku keadaan begini, apa tafsirannya? Tidak lain tidak bukan, inilah syaitan. Jin dan syaitan. Jin yang bekerja, syaitan lah. Yang mengetahui cerita begini, mereka menyesatkan manusia melalui cerita begini, melalui kisah-kisah. Walaupun berlaku real. Sama seperti golongan Yahudi. Lembu dia bercakap. Atau bunyi suara daripada lembu. Macam tafsiran lah. Sama dia bercakap betul ataupun bunyi suara tertentu. Dia kata suara angin tertentu cara buat berhala tu. Namun ada cara manusia jadi sesat. Sesat kenapa? Tidak berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah dan lebih fikir tentang logik akal mereka. Lebih mengutamakan apa yang mereka rasa, apa yang mereka nampak. Ya, walaupun budak tadi bercakap, tapi itu bukan ukuran. Kita sebagai orang Islam, kita letakkan iman di depan. Budak tadi bercakap kerana syaitan. Sebab tu banyak budak-budak yang bercakap begini. Kalau kita jumpa balik, kita tak ada dah. Kejap je. Itu rasuk lah tu. Kena rasuk atau kena cakap. Itu biasa lah tu. Kita semua tahu. Sebab tu tafsiran. Cuma tafsiran tu berbeza. Kerana faktor akidah yang salah menyebabkan seseorang menafsirkan orang yang sedang dirasuki, orang yang sedang diganggu dengan gangguan sebagai orang yang istimewa. Sama juga masyarakat kita. Bila orang kata, oh pakcik tu dia ada keistimewaan tu, dia ada apa? Ya, kalau dia boleh nampak benda-benda yang dia tu boleh nampak tu, dia tahu ilmu ghaib, dia tu ada kelebihan. Itu kelebihan, itu penyakit. Silap tafsir terhadap satu benda. Seseorang kononnya dapat nampak makhluk gaib dan sana sini berkawan dengan makhluk gaib begini begitu. Itu bukan keistimewaan, itu penyakit yang perlu diubati. Orang-orang begini perlu diruqyah. Kerana mereka diganggu oleh makhluk halus, mereka diganggu oleh syaitan. Manusia pada manusia, kalau dia manusia yang normal, dia takkan dapat melihat perkara tersebut. Dan kalau dia nak dia lihat sekalipun, itu bukan jin sebenar. Itu bukan syaitan yang sebenar. Itu hanyalah jelmaan syaitan di depan dia. Lakonan syaitan di depan dia. Kerana manusia takkan dapat melihat jin dengan penciptaannya. Manusia takkan dapat melihat jin dengan mata kepala dia. Ciptaan manusia. Takkan. Sampai bila-bila takkan. Kalau dia nampak itu adalah jelmaan jin dan syaitan. Jelmaan itu dia syaitan, jin syaitan sentiasa menjelma dengan cara yang ingin manusia itu berfikir tentangnya.
Banyak penipuan-penipuan. Allah kata, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai bani Adam, jangan kamu ditipu oleh syaitan yang telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu daripada syurga, yang menanggalkan oleh kerana tipuan mereka, menyebabkan mereka oleh kerana tipuan syaitan, pakaian mereka tertanggal dan terlihat perkara yang ingin ditutupi oleh keduanya. Dan Allah kata, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ni ayat penting. Allah kata, sesungguhnya syaitan melihat kalian, dia ni nampak kalian. Wa qabiluhu, dan juga yang seumpama dengannya, itu jin-jin dan syaitan yang lain, min haitsu la tarawnahum, sedangkan kalian tidak melihatnya. Allah kata kita tak nampak. Jadi kalau ada orang yang nampak benda pelik-pelik, artinya apa? Dia sedang diganggu oleh syaitan. Apa yang nampak depan dia adalah jelmaan-jelmaan syaitan, bukan hakikat. Kerana mata manusia tak akan melihat suatu, tidak akan melihat syaitan. Dan syaitan tidak, manusia tak dapat syaitan, tapi syaitan mampu menjelma. Jelmaan syaitan itu diketahui bahawa ianya wujud. Itu bukanlah hakikat, itu bukan satu kebenaran. Suatu kalau ada orang yang mengaku dia nampak perkara ghaib, hakikatnya dia diganggu. Termasuk golongan-golongan yang mendakwa dirinya kasyaf, melihat seorang tu ahli syurga atau ahli neraka, atau dia kononnya dengan mengamalkan zikir-zikir tertentu dia dapat kelebihan begini dan begitu. Itu semua penyakit. Punca daripada tidak mengikut panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. Kita nak berzikir, kita nak beramal, amallah dengan apa yang Nabi ajarkan. Kemampuan kita takkan lebih daripada kemampuan dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik selepas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dari seluruh manusia di atas muka bumi. Daripada zaman Adam sampai zaman akhir zaman, tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Abu Bakar setelah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tidak ada orang yang boleh tahu seseorang itu ahli syurga atau neraka. Jadi kisah-kisah yang dikatakan kononnya wali ini nampak orang ahli syurga, ahli neraka. Nampak kat muka syekh dia kata, kamu ni ahli neraka. Kenapa kamu neraka sedangkan kamu baik? Kemudian pada akhir hayatnya nampak, berubah. Kenapa kamu boleh jadi ahli syurga? Ini semua kisah-kisah palsu. Kisah-kisah palsu yang dibawakan dalam masyarakat. Saya dalam kuliah-kuliah pada akhir-akhir ni, bab ni saya cerita banyak. Sebab saya temukan macam-macam klip dan macam-macam soalan. Terutamanya daripada orang-orang awam yang mengikuti kumpulan-kumpulan ini sendiri secara langsung, secara peribadi, mesej tanya, kisah-kisah begini dan begitu dan sebagainya. Kita ketahui bahawa perkara ini disebarkan dalam masyarakat. Jadi kita perlu ingat, jalan yang kita perlu tuntut ilmu adalah jalan hidayah yang berdasarkan kepada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang datang daripada Al-Quran, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ditunjukkan oleh generasi salafus salih. Bukan kisah-kisah yang datang kemudian yang dibuat-buat, yang direka-reka. Terutamanya berkaitan perkara ghaib. Perkara ghaib selepas Nabi wafat, tidak ada lagi maklumat yang pasti tentang perkara ghaib. Kalau ada dalam mimpi itu hanya sekadar khabar yang menggembirakan, tapi dia bukan satu hakikat. Betul atau salah, wallahu alam. Kita hanya, kalau orang tu betul-betul baik, dia memang jelas buat kebaikan, kita mimpi dia sebagai ahli syurga, satu berita gembira sekadar untuk menggembirakan orang-orang beriman di atas amalan mereka. Sekadar itu, kisah untuk hanya tabsyir, bawa berita gembira. Begitu juga kalau kita nampak orang-orang yang jahat, memang jahat, diketahui kejahatannya jangan jelas. Kemudian ada orang mimpi bahawa dia di neraka, itu sekadar satu berita peringatan. Bukan suatu hakikat. Cukup, kita ni bukan berpandukan pada mimpi. Kita berpandukan kepada hakikat. Nas, syarak. Apa yang ada dalam syarak. Al-maghdubi alaihim ad-dhalin adalah golongan yang tidak ikut jalan yang Nabi SAW bawa. Golongan Yahudi, kenapa mereka dikatakan sebagai al-maghdubi alaihim? Sebab siapa ada buku boleh gariskan kalimah sayanaluhum ghadabun min rabbihim pada ayat
pada ayat sebut ayat Al-A'raf ayat 152 tu, Allah sebut di situ sayanaluhum ghadabun min rabbihim. Orang-orang yang menjadikan patung berhala ini, patung anak lembu sebagai sembahan, mereka akan ditimpa dengan mereka menerima kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kehinaan di kehidupan dunia, dan mereka akan dibalas. Mereka akan dibalas di atas kebohongan yang mereka lakukan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa al-maghdubi alaihim? Allah sebut mereka sayanaluhum ghadabun min rabbihim. Ini yang Quran sebut. Nabi dah tafsirkan, Quran sebut lagi. Ini sebab. Ini sebab pertama kenapa al-maghdubi alaihim, golongan Yahudi dan al-maghdubi alaihim, sebab mereka telah syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah, antaranya kisah mereka menyembah patung anak lembu. Sebab yang kedua, hal lain adalah pengingkaran mereka terhadap Al-Quran. Ini juga sebab yang menyebabkan Allah murka pada mereka. Kedengkian mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum." Dan tatkala datang kepada mereka kitab daripada Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quranul Karim, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Artinya yang Quran sampaikan sama sebiji dengan apa yang ada pada kitab mereka, yang ada di tangan mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Allah kata yang mana sebelumnya mereka melakukan istiftah, itu mereka berbangga-bangga ceritakan kepada orang-orang kafir pada zaman sebelum Nabi dan Rasul. Mereka kata akan datang seorang Nabi akhir zaman. Mereka melakukan, membawa berita. Sebelumnya mereka memohon kemenangan di atas. Yastaftih ni maksudnya mereka rasakan bahawa kalau Nabi itu datang, mereka akan menang, mereka akan terzahirlah kebenaran. Satu berita yang sering mereka war-warkan di kalangan kaum musyrikin, bahawa akan ada Nabi akhir zaman yang akan dilantik di dunia, yang akan diutuskan di dunia ini, yang akan membawa kebenaran begini dan begitu, kisah sifat. Ini semua cerita yang mereka bawa sebelum Nabi dan Rasul. Tatkala diutuskan Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang Arab, maka mereka tutup, mereka tolak Nabi SAW, tutup semua cerita tadi. Sedangkan apa yang dibawa oleh Nabi sama seperti apa yang ada dalam kitab di tangan mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Allah kata falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Dan tatkala datang pada mereka sesuatu yang mereka telah ketahui sebelumnya, kafaru bih, mereka ingkar dan mereka kufur padanya. Fala'natullahi 'alal kafirin, dan laknat Allah ke atas golongan kafirin. Boleh gariskan kalimah la'natullahi 'alal kafirin. Jadi golongan Yahudi golongan kafir. Golongan Nasara golongan kafir. Mereka menerima al-ghadab daripada Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah. Mereka juga menerima laknatullah. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Tidaklah orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin. Syak lagi mereka adalah golongan kafir. Zaman sekarang orang marah kalau ada ustaz sebut golongan Yahudi dan Nasrani atau golongan Kristian sebagai kafir. Tak boleh panggil mereka kafir. Hakikatnya mereka kufur. Dalam bab berdakwah je, dalam ilmu dakwah kita boleh katakan mereka sebagai non-Muslim, betul. Tapi dalam ilmu akidah yang membicarakan tentang keyakinan, tentang akidah kita mengatakan mereka sebagai orang kafir. Allah kata apa? Dengan perbuatan kaum Yahudi ini yang menolak kebenaran atas dasar nafsu mereka, Allah kata bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Sangat buruk. Sangat buruk. Ini perbuatan kaum Yahudi ini sangat buruk. Ishtarau bihi anfusahum. Mereka menjual diri mereka. Itu mereka dengan Allah SWT. Mereka sanggup jual diri mereka, korbankan diri mereka untuk dicampakkan dalam api neraka semata-mata ingin mendapat keuntungan dunia. Betul kata bi sama ishtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Sangat buruk perniagaan mereka. Mereka jual diri mereka, sanggup mereka kufur pada Allah Subhanahu wa taala
Dengan apa dia? Kerana mereka inginkan Allah turunkan kelebihan kenabian ini kepada orang-orang yang mereka bantah apa yang Allah turunkan, nikmat dan juga kenabian ini kepada selain daripada orang yang mereka nak. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka mereka telah menanggung atau mereka menerima ghadabun ala ghadab. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka terima kemurkaan di atas kemurkaan Allah. Mereka syirikkan Allah, ghadab. Allah murka pada mereka. Agama mereka dah diselewengkan. Setelah Nabi datang, mereka tolak lagi agama Nabi atas dasar hawa nafsu mereka. Allah kata faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka menerima kemurkaan Allah di atas kemurkaan yang sedia ada. Walil kafirina adzabun muhin. Dan bagi golongan kafir ini azab yang sangat hina. Azab yang menghinakan. Ini sebab kedua. Kenapa golongan Yahudi dinamakan sebagai golongan al-maghdubi alaihim. Boleh gariskan kalimah faba'u bi ghadabin ala ghadab. Sebab ketiga, juga kerana kebangkangan Allah. Sebab juga kerana kebangkangan Allah mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Semua hal itu menjurus kepada kaum Yahudi. Allah berfirman, Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, hal unabbi'ukum bisyarrin min dhalika mathubatan indallah? Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Iaitu orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang dijadikan keradah, wal khanazir, dan babi-babi. Dijadikan kera dan babi. Wa 'abadat taghut, dan orang yang menyembah taghut, itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kesemua mereka ini ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Mereka adalah golongan yang lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini adalah golongan al-maghdubi alaihim. Ayat ini berkaitan dengan golongan yang Allah jadikan mereka berubah jadi kera. Berubah jadi kera atas hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia tapi diubah bentuknya seperti monyet. Dan juga berubah jadi babi. Babi dan kera yang kaum Yahudi, Allah jadikan mereka sebagai berubah bentuk, tidak mempunyai, mereka ini hidup dalam keadaan azab. Diazab oleh Allah dalam bentuk begitu. Namun mereka tidak hidup dalam senang lenang dan mereka tidak menjalani kehidupan normal sehingga melahirkan keturunan. Jadi manusia bukan berasal dari kera, manusia wujud sebelum wujudnya kera. Manusia wujud sejak daripada Adam AS. Bukan sebelum wujud kera. Wallahu alam. Allah dah ciptakan binatang-binatang. Wallahu alam. Nama manusia itu datang daripada Adam. Kalau ada manusia yang Allah jadikan sebagai babi dan kera, itu sebagai balasan Allah kepada mereka dan mereka mati dalam keadaan begitu. Ini yang jelas. Hukuman Allah. Sehingga jangan ada di kalangan orang Islam pula akan mengiyakan teori Darwin yang mengatakan, teori evolusi Darwin yang mengatakan manusia berasal daripada kera. Dan saya selalu sebut, fitrah manusia itu berbeza dengan fitrah kera. Fitrah binatang-binatang. Binatang boleh berubah daripada satu spesies pada spesies yang lain. Kucing kampung boleh berubah jadi kucing Parsi. Kahwin dengan Siamis boleh berubah jadi kucing Siam campur dengan Parsi. Kahwin lagi dengan kucing British, boleh jadi anak kacukan, BSH dan sebagainya. Tapi dia tak akan berubah jadi manusia. Dia tak akan berubah jadi ayam. Kucing tetap kucing. Sifat kucing yang ada pada kucing tetap kucing. Walaupun kita cakap dengan dia, dia faham ataupun dia memahami apa kehendak kita. Kita sentiasa kita jinakkan kucing. Tapi kucing tak akan mampu bercakap. Kerana fitrah manusia, kucing itu tidak mempunyai al-bayan. Manusia sahaja Allah kata allamahul bayan. Allah berikan manusia ini kemampuan untuk bercakap dan meluahkan isi hati
yang dengan dipahami, boleh meluahkan dan menerangkan isi hatinya. Manusia mempunyai fitrah al-bayan, sehingga orang-orang bisu sekalipun boleh mengeluarkan isi hatinya, boleh sampaikan mesej, boleh menulis, boleh membaca, dan mereka boleh berbahasa dengan bahasa isyarat yang memahamkan, yang berinteraksi dengan manusia. Ia tak sama dengan binatang. Binatang dia hanya mampu meluahkan, kita yang memahami dia, bukan dia yang memahamkan kita. Ini adalah binatang. Okey, jadi sampai sini dulu. Kita golongan ad-dallin kita akan sambung pada kelas akan datang. Kita buka pada perbincangan dan soalan insya-Allah. Okey, siapa sahabat yang ada soalan ke atau kemusykilan ke, silakan. Ustaz nak tanya. Nanti Silakan. Sila. Dalam Quran dia selalu sebut perkataan ishtarau ni sebagai erti asal dia menjual. Ya saya. Tapi makna sebenarnya bukan menjual saya, korban ya. Ataupun tadi Ustaz kata kufur. Ishtarau berjual, betul dia jual beli. Itu makna asal lah. Tapi dalam banyak konteks ayat Quran dia bukan maksud menjual sebenar-benarnya saya. Kita boleh katakan menjual bila difahami dengan makna yang sebenar. Kita di dunia ini kita berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang di dunia ini kita perlu tukarkan dia kita perlu jual pada Allah dengan kita tukar dia pada bentuk kesenangan di hari akhirat. Duit kita ada RM1,000 kat dunia. RM1,000 Allah berikan pada kita. Kalau kita ubah, kita jual pada Allah, iaitu kita sedekahkan 100, kita jual pada Allah untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan nikmat pahala di syurga. Umur kita ada, dan masa kita 24 jam sehari, kita peruntukkan masa 1 jam untuk solat. 5 waktu, kita kan solat 5 waktu, dengan 12 minit, 1 jam kita untuk solat. Kita peruntukkan untuk Allah. Masa kita tadi, kita berjual beli dengan Allah. Jual beli untuk apa? Untuk dapatkan apa yang ada di akhirat. Allah kata, Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu Wa Taala beli daripada orang beriman ni, beli apa? Beli dengan ketaatan mereka untuk Allah berikan pada mereka jannah, syurga. Jadi kita berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikat. Memang dunia ni apa yang Allah berikan pada kita, dia bagi rezeki yang turun daripada langit. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita rezeki yang turun, kita perlu berikan, kita perlu usahakan supaya ianya naik kembali. Itu akan berubah jadi harta akhirat. Harta dunia Allah berikan pada kita 1 juta. Berapa banyak akan kekal jadi harta dunia dan berapa banyak akan jadi kekal akhirat. Yang hari akhirat Allah beli. Dengan apa? Dengan kita korbankan. Bagi golongan Yahudi dan golongan orang-orang kafir, mereka jual pada Allah, mereka korbankan kehidupan mereka, cara mereka terbalik. Mereka nak dapatkan dunia dengan cara melakukan kemurkaan Allah. Sanggup masuk neraka, itu jual diri mereka, jual agama mereka, jual apa yang ada di akhirat, janji Allah di akhirat untuk mendapatkan habuan dunia. Betul, Allah sebutkan dalam ayat-ayat begini, Allah namakan mereka sebagai golongan yang menjual agama mereka kerana dunia. Di sini mereka jual diri mereka sendiri. Sanggup mereka masuk dalam neraka kerana mereka hanya inginkan Allah lantik Nabi dari kalangan mereka. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab. Sangat buruk jual beli mereka. Mereka jual diri mereka iaitu dengan melakukan kekufuran supaya dapat mereka pilih siapa yang Allah lantik jadi rasul. Mereka nak tetapkan siapa yang patut Allah pilih. Jadi kata jual kerana Allah menggunakan istilah jual dalam banyak ayat.
bahawa kita di dunia ini hakikatnya kita berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita selalu dengar dengan istilah tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi. Manakala dengan orang mungkin kita belum tentu perniagaan kita tu menguntungkan, tapi dengan Allah, korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan apa yang kita korbankan tu semuanya pasti terima kalau kita jual dengan cara betul. Betul Allah kata innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang baca kitabullah, kita baca Quran, kita mengaji, kita belajar sekarang ni. Wa aqamus salah, tunaikan salat, amalkan apa yang kita belajar. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan kita nafkahkan, dan mereka menafkahkan apa yang kami kurniakan pada mereka, yang kami rezekikan pada mereka, sirra wa alaniyah, sama ada secara sembunyi atau secara terang-terang, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan janji Allah, iaitu perniagaan yang tidak akan rugi, dan lan tabur, iaitu perniagaan yang tidak akan hilang atau tidak akan hilang manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Jadi istilah jual beli memang Allah gunakan dalam syarak. Hidup kita ni memang berada dalam sentiasa kita, apa yang Allah berikan pada kita ni adalah modal kita. Nyawa kita dan harta kita dan segala nikmat tu adalah modal kita. Tinggal berapa kita nak berniaga dengan Allah SWT, berapa yang kita nak bagikan kepada Allah SWT. Dengan cara macam mana berniaga, itulah yang Nabi ajarkan. Ikut betul-betul yang Nabi ajarkan, insya-Allah perniagaan kita perniagaan yang tidak rugi. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama nanti. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz kata kita tak boleh ucapkan hari Christmas dan Natal tu, tapi macam mana kalau yang tahun baru tu Ustaz? Itu je lah. Hari Natal berkaitan dengan syirik. Kufur. Tahun baru tengok pada keadaan tahun baru sendiri, hukum tahun baru. Paling kurang bid'ah. Tetap diharamkan. Orang nampak kerasnya. Kalau tengok pada sisi baik, orang kata kan tahun baru kita cerita tentang azam baru, cerita tentang kebaikan, cerita tentang keberkatan masa sebagainya. Ya, keberkatan masa berlaku tiap-tiap hari. Dan kalau perkara ini diajar benda-benda yang baik, pasti Nabi dah tunjukkan dah. Kerana peristiwa tahun berlaku pada zaman Nabi SAW, Nabi tahu. Sampai ke penetapan zaman Nabi tahu orang kafir pakai cop, ada tarikhnya dan sebagainya, bukan tak diketahui. Zaman sahabat-sahabat ketika dicadangkan kalender hijrah, diletakkan hijrah sebagai kalender umat Islam, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain bukan tak tahu tentang budaya kaum kufar, tapi tidak pernah diriwayatkan mereka merayakan apatah lagi mengucapkan selamat dalam perayaan-perayaan kufar. Sebab tu hukum Christmas jelaslah dia berkaitan dengan syirik. Hukum tahun baru tengok bergantung pada kedudukan dia. Kalau dalam tahun baru tu memang wujud kisah-kisah diceritakan tentang kesyirikan berlaku padanya, hukumnya tak jauh beza dengan Christmas. Tapi kalau kisah ianya kalau tak ada apa-apa, hanya semata-mata tahun baru, lebih baik kita tidak perlu ucapkan tahun baru. Yang umumnya doakan supaya Allah berikan keberkatan masa. Macam mana kita mula kuliah kita sebut, semoga di hari Jumaat yang barakah ini Allah berikan masa keberkatan pada masa kita secara umum. Wallahualam, saya nampak itu lebih baik. Sebab tu saya terima kasihlah pada yang mengucapkan. Saya ramai saya terima mesej ni daripada hatta dia kadang yang hadir hari ini bersama dengan yang terima ucapan. Saya tak balas bukan sebab saya tidak menghargai. Saya menghargai doa tersebut. Betul, saya hanya balas dengan doa-doa keberkatan umur, semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan sebagai secara umum. Sebab sempena tahun baru ini mengucap atau memuliakan tarikh tahun baru ini bukanlah suatu perkara yang wujud dalam syarak. Wallahu alam. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama nanti.
Saya bawa soalan yang ini Ustaz. Silakan Tak Ustaz. ada soalan ini. Tak soalan. Ada Ustaz. Okey. Okey Ustaz. Okey, insya-Allah. Minta maaf Prof Syano. Saya baru perasan, saya baru cek di laman rasmi nama Prof. Rupanya dah lama dapat datuk rupanya. Senyap-senyap. Tak tahu kita tak pakai. Tapi saya rasa gelaran Prof ni tinggi dah. Okay, Profesor Datuk Doktor. Saya baru perasan. Mic tutup tu, mic tak buka. Mic buka. Tak perlu benda tu, benda kecil je. Saya tak tahu, saya baru cek kebetulan ada orang share benda lain. Saya cakap, rupanya dah lama dapat datuk. Small matter. Tu Haji Zaki je tahu seorang. Dia seorang. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti Rahimah. Ustaz dah open dah? Dah boleh buat soalan ya? Boleh. Minggu lepas saya tanya pasal yang doa iftitah tu. Ni nak tanya yang kata orang kita baca dalam hati lah kata. Apa yang dimasukkan baca dalam hati? Sedangkan Ustaz kata kena lafazkan setiap ayat-ayat yang kita baca tu ya Ustaz. Okey. Boleh Tanya tentang apa? Tentang doa dalam hati tu. Kat mana? Bila? Kan kata kalau tak tahu kita baca dalam hati lah. Boleh ke maknanya kita baca ayat ataupun kita mengaji dalam hati yang dikatakan mengaji secara terang dan kita dengar lafaz dengan mulut dan dengar dengan telinga. Boleh Ustaz jelaskan? Boleh ke kita mengaji dalam hati? Ibadah hati yang beribadah pada Allah, hati ada perbuatannya sendiri, lafaz juga ada perbuatan sendiri. Kalau hati kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, itu namanya raja, kita harap pada Allah. Kita harap, kita meminta dalam hati. Namun bila diucapkan namanya doa. Bila kita apa yang dalam hati kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada Allah, tawakal kita pada Allah semua sekali, bila diungkapkan dengan mulut, dengan cara yang diajarkan syarak, itu artinya doa. Betul, doa ini ibadah. Dia meluahkan isi hati kita. Raja, khauf, tawakal dan yang ada dalam perasaan-perasaan yang ada pada kita luahkan dengan ibadah secara fizikal. Berdoa antara ibadah. Jadi kalau orang kata dia nak berdoa dalam hati, ya, doa dalam hati salah satu daripada bentuk doa. Salah satu daripada bentuk doa, tapi ianya mempunyai kedudukan yang tersendiri, tak sama dengan orang yang berdoa dengan menyebutkan nama Allah, menyebutkan dan menyeru meminta kepada Allah. Itu salah satu jenis bentuk cara kita menunjukkan diri kita ni perlu pada Allah dan merayu dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalau kita berzikir dan juga kita bersalawat tu secara dalam hati tu, dia terima Ustaz? Dia tidak terlaksana sekiranya suatu zikir, tengok pada zikir. Zikir yang wajib tak terlaksana dengan kita hanya dalam hati. Contohnya kita katalah kita lepas solat, kita nak wirid. Kita ada wirid dalam hati lah, tak jadi. Fatihah, baca dalam hati, tak jadi. Dia bacaan dalam hati mempunyai kedudukan sebagai zikrullah yang dalam hati. Itu saja. Tapi tidak dikira sebagai kita menunaikan atau qadr ijza'. Tak cukup untuk cukup syarat sebagai kita dah membaca. Tak kira membaca. Jadi kalau tempat yang ibadah bab bacaan tak dapat. Dia hanya bab zikir umum yang berkaitan dengan hati. Zikir ni ada zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan perbuatan, dan itu dalam ketaatan. Jadi boleh atau tidak? Boleh. Tapi tengok pada tempat perbincangannya. Kalau kita duduk diam-diam sambil kita dengar sambil zikir, ingat pada kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, sama ada dengan memikirkan kebesaran Allah melalui alam, fikirkan alam, ingat pada Allah, atau memikirkan kebesaran Allah dengan sebutkan zikir-zikir, itu satu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, fikirkan tentang ciptaan langit dan bumi dan sebagainya, dan memikirkan tentang zikrullah, ingat pada Allah setiap masa, ini satu tuntutan. Tapi kalau kita sebutkan, itu mempunyai lafaz yang sendiri. Sebab tu Nabi sebutkan pada surah Al-Quran, Nabi sebut bila seorang baca alif lam mim, alif, aku tak kata alif itu satu
satu kalimah, tapi Allah katakan alif lam mim tu satu kalimah, tapi alif satu kalimah, ayat, lam dan mim Nabi sebutkan lafaz tersebut. Jadi melafazkan zikir itu diperlukan. Melafazkan zikir untuk zikir-zikir lafzi itu ibadah yang tersendiri. Ingat, dalam hati juga ibadah. Menyebutkan itu satu ibadah tersendiri. Kalau kita sebutkan itu lebih baik berbanding dengan semata-mata kita dalam hati. Sebab dia menggabungkan dua ibadah. Tapi kalau bab berkaitan dengan hukum syarak, berkaitan dengan waktu solat dan sebagainya, waktu solat, Fatihah wajib baca. Artinya kena baca Fatihah. Doa istiftah kita kena baca. Memang kena baca. Sunat. Kalau tak baca, tak dikira kita istiftah. Istiftah ni bacaan. Kita mesti baca dengan doa. Menamai doa istiftah. Itu juga qiraat surah Fatihah. Kita membaca. Perlu pada bacaan, perlu menyebutkan. Tapi kalau dalam bab tertentu yang memang tak disunat kita membaca, kita waktu tertentu kita nak baca dalam hati, itu juga ada iktibarnya. Diterima juga ibadah. Itu salah satu ibadah. Namun tak sama dengan orang yang mengungkapkannya dengan lisan. Wallahualam. Ustaz, maknanya sebagai hamba kita kena hati pun kena ada penuh dengan zikir dan juga lafaz kena buat untuk ibadah. Ya. Terima kasih semua Ustaz. keadaan mana sama-sama. Hati kita berzikir, mulut kita juga berzikir, perbuatan kita berzikir. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. Ada keadaan tertentu kita tak dapat nak ucapkan zikir. Ketika kita tak boleh bersuara atau mengganggu majlis sebagainya, atau kita perlu mendengar orang bercakap sebagainya, jadi kita zikir dalam hati ikut pada keadaan. Namun kemampuan untuk berzikir dengan lisan kalau mampu, itu lebih baik kerana dia menggabungkan antara ibadah hati dengan ibadah anggota. Silakan Tibok, silakan. Nanti nak tanya, ada juga orang kata kalau kita ni hafal Quran, misal contoh perempuan lah. Jadi untuk ngelak daripada lupa, masa kita haid, kita baca dalam hati. Jadi itu boleh kan? Dibolehkan rasanya. Apa yang nanti belajar dululah, wallahualam sebenar-benarnya. Jadi dari sudut pahala, kuranglah, berbezalah dengan baca di mulut tu Ustaz. Okey, berkaitan dengan bacaan ketika haid ni masalah yang dibincangkan ulama, dan masalah ni masalah yang salah satu masalah khilaf yang wujud. Tapi sebenarnya wallahualam yang rajihnya baca dalam hati je, yang kata sebab ingin meraihkan pandangan mengatakan tidak boleh baca ketika haid. Tapi rajihnya dalam ketika period ni perempuan boleh baca. Perempuan boleh baca. Hadis Nabi ketika Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha waktu tentang ibadah haji, semua sekali berkaitan dengan Aisyah masa buat haji wada, Aisyah haid. Waktu Nabi kata apa? Nabi kata if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatahuri. Buat macam mana orang yang haji buat semua sekali, buat semua benda, termasuk secara umum ni semua sekali, kecuali jangan tawaf di Baitullah sehinggalah kamu suci nanti. Dan hadis yang berkaitan dengan bacaan qiraat Quran, orang perempuan yang haid bacaan Al-Quran, memang khilaf di kalangan ulama, Lepas tu jumhur memang ramai kata tak boleh baca dengan atas dasar berhati-hati. Namun dari segi hujah yang dibawa oleh golongan yang membenarkan wallahualam, saya lebih cenderung kepada boleh. Tapi kalau kata tak boleh, yang berpendapat tak boleh baca, pegang berpendapat pandangan yang jumhur, pandangan yang mana ada kekuatannya lah jumhur. Jadi boleh baca dalam hati, bolehlah. Maksudnya memang dibenarkan. Yang dilarang adalah menyebutkannya. Sebab tu disebutkan bukan sampai haid saja, ketika waktu orang masuk tandas, dia nak berzikir, boleh baca dalam hati. Selagi dia tak baca keluar, tak dikatakan dia membacanya. Dalam tandas ni memang tak boleh lah baca keluar, semua mazhab kata tak boleh. Tapi masalah haid, bezanya apa haid dengan waktu, dibeza dengan junub dengan haid berbeza. Dalam hukum begini, junub orang tu pergi mandi,
Selesai. Jadi dia tak boleh baca Quran dalam keadaan junub. Mana hadis berkaitan junub tak boleh dikaitkan dengan haid. Sebab junub, orang yang berjunub, dia boleh pergi mandi. Kenapa tak pergi mandi? Nak baca Quran, pergi dia mandi. Maka terangkat junubnya. Orang yang haid, walaupun dia mandi, tidak mengangkat hukum haidnya. Dia kekal haid sehingga dia suci. Sebab tu berhujah dengan hadis berkaitan dengan junub untuk pada haid. Wallahu alam, walaupun kedua-duanya menanggung hadas besar, namun ada perbezaan. Wallahu alam. Manakala berkaitan dengan pegang mushaf dan sebagainya, kan mushaf dan sebagainya masalah khilaf yang lebih berat lagi lah. Ada ulama yang di kalangan yang kata boleh baca tak disentuh. Ada yang kata yang mutlak kata sentuh pun tak ada masalah. Kerana dan saya lebih cenderung kepada bab pegang mushaf ni boleh berhati-hati, jangan pegang langsung. Boleh baca melalui handset tak apalah, dia bukan mushaf dan sebagainya. Kalau pegang sekalipun pegang dengan cover tu lebih baik. Ada orang kata yang kata tak boleh sampai ke tahap cover pun tak boleh sebab dia akan kertas tu melekat kat ni, dia main sambung-sambung itu. Wallahu a'lam, saya tak istidlal begitu, istidlal setengah pandangan ulama, tapi saya lebih cenderung kepada bab membaca. Allah alam, kerana bab zikir ni terutamanya zikir kita mesti baca, zikir pagi petang sebagainya, tidak ada nas yang melarangnya. Namun bagi ulama yang kata tak boleh, dia kata ayat Quran tu kalau niat sebagai zikir dia tak apa. Itu maksudnya ke bahawa bab zikir tak ada masalah, tak ada khilaf. Zikir pagi petang, ayat-ayat yang dah jadi zikir pada kita tidak ada khilaf bahawa kita boleh baca. Sebab tu kalau perempuan, ada orang kata bila masa nifas ni, masa bersalin, syaitan datang ganggu perempuan sebab perempuan tak boleh baca. Itu zikir, zikrullah. Quran sebenarnya memang zikir sebenarnya. Hakikatnya Quran memang zikir. Hakikatnya, mana secara umumnya. Maksud saya cenderung kepada bab bacaan ni lebih kuat pandangan yang kata boleh baca. Tapi kalau yang berpegang dengan pandangan kebanyakan ramai ulama, kita terima, saya sangat menghormati pandangan tersebut kerana dikeluarkan oleh ulama besar. Saya tidak mengatakan perkara ini atas dasar nak lawan dengan pandangan jumhur, tidak. Tapi memang ada pandangan-pandangan yang kuat, membawakan hujah-hujah yang kuat, kemaslahatan wanita untuk berzikir pagi petang, untuk menjaga hafalannya, untuk berdoa kepada Allah dengan doa-doa Al-Quran dan sebagainya, sama ada niat secara diniatkan zikir ataupun diniatkan bacaan Quran, dia macam kata zikir sendiri. Wallahu alam, saya lebih cenderung kepada hujah yang mengatakan boleh. Tapi jangan nukilkan jangan kata saya tolak pandangan lain, tidak. Ini masalah fiqh yang perlu pada meraihkan pandangan satu sama lain. Dan yang untuk bab menyentuh, bab sentuh dia beza. Bab sentuh, walaupun dalam Quran tidak ada dalil yang jelas. Dalam Quran la yamassuhu illa al-mutahharun, la yamassuhu illa al-mutahharun, ayat Quran tersebut dikatakan tak boleh sentuh kecuali orang-orang yang suci. Ayat ini sebenarnya al-mutahharun dalam ayat ini bukan ditujukan kepada, bukan yang dimaksudkan itu ialah orang yang bersih suci daripada hadas, tapi mereka itu adalah malaikat. Berrujuk pada tafsir secara umum. Dan yang kedua, kalau berhujah dengan hadis la yamassul Quran illa tahir, tidak ada siapa yang baca Quran kecuali tahir. Hadis ini hadis yang tidak sahih, walaupun dijadikan hujah sebahagian daripada ulama. Walaupun begitu, walaupun saya kata hadis ni hadis yang dibincangkan ataupun tidak sahih dan tidak kuat, dhaif, yang boleh dijadikan hujah pada setengah tempat, namun saya tidak hujah dengan hadis, saya berhujah dengan keadaan tu mampu lagi, masih mampu. Orang yang tak pegang mushaf, dia boleh gantikan pegang berlapik, dia boleh masih berjaga-jaga lebih baik. Untuk bab pegang, kita tak pegang lah sesuka hati, walaupun bab hadis berbincang, kita lebih ambil jalan selamat. Namun untuk bab zikir, bab nak ingat Al-Quran dan sebagainya, terutama orang-orang perempuan yang hafal Al-Quran, boleh baca Quran seperti biasa, ulang kembali Quran. Kalau nak buka Quran, buka melalui app ataupun buka melalui paling kurang berlapik untuk lebih berjaga-jaga dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan demi menghormati kesucian Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, insya-Allah kita sampai sini dulu, insya-Allah.
Prof Syahno ada kerja tu. Terima kasih banyak-banyak Prof. Okey. Prof Syahno ada dos galak. Barakallahu fikum. InsyaAllah sampai sini saja. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.